Hai semua, bersama saya Jonathan Samuel. Hari ini kita akan bincangkan tentang topik sejarah SPPM semester 2. Apa yang kita akan bincangkan adalah tentang masyarakat jahiliah. Masyarakat jahiliah dalam tema masyarakat, pemerintah, pertahanan, dan perhubungan luar. Apa itu masyarakat jahiliah? Masyarakat jahiliah berasal daripada perkataan akar yaitu jahla, jahlun, serta jahlatun yang berarti bodoh dan sesat. Zaman jahiliah ialah zaman sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada zaman itu dikenali sebagai masyarakat jahiliah. Philip Keherty merupakan seorang profesor dan cendekiawan Lebanon Amerika Syarikat di University Princeton. Dalam bukunya The History of the Arab mengatakan bahawa zaman jahiliah ialah zaman yang tiada undang-undang dan petunjuk daripada rasul-rasul dan kitab-kitab agama. Zaman jahiliah adalah 1 abad sebelum lahirnya Islam. Ianya berlangsung selama 3 abad iaitu 300 Masihi sehingga 600 sebelum Masihi, iaitu selepas keruntuhannya kerajaan Sabah hingga turunnya kitab suci iaitu Al-Quran. Ja'far bin Abu Talib menerangkan kepada Raja Habsyah, "Kami semasa jahiliah menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan kejahatan dan menindas yang lemah." Ciri-ciri masyarakat jahiliah. Ciri-ciri masyarakat jahiliah dapat dilihat dari segi sosial, politik, ekonomi, serta agama dan kepercayaan. Sosial. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam terbagi kepada 2 golongan, yaitu masyarakat Arab Badui dan masyarakat Arab Hadari. Masyarakat Arab Badui mendiami kawasan pendalaman dan hanya tinggal di kemah yang mempunyai sumber air seperti oasis. Manakala masyarakat Hadari menetap di bandar dan pinggir bandar di bahagian selatan Arab. Sistem masyarakat Arab sama ada Badui atau Hadari adalah berdasarkan kepada sistem kabilah. Sistem kabilah bermula daripada satu keluarga yang tinggal dalam sebuah kemah. Beberapa kemah akan membentuk ihai, beberapa ihai akan membentuk kaum dan akhirnya terbentuklah kabilah. Kabilah diketuai oleh Syekh Kabilah. Peranan Syekh Kabilah ialah menyelesaikan masalah kabilah, melayan tetamu, berhak membuat perjanjian atau pengisytiharan perang, mewujudkan keamanan dan memberikan perlindungan kepada anggota kabilah. Mereka juga mengamalkan semangat asabiah, iaitu semangat menyeka dengan kabilah sendiri dan sebaliknya memandang hina kepada kabilah lain. Anggota kabilah sanggup menutup bela atau berperang untuk kabilah mereka sendiri. Mereka juga turut memandang rendah kepada wanita dan menanam bayi perempuan hidup-hidup. Kaum wanita sering dijadikan pemuas nafsu lelaki, oleh itu anak perempuan dianggap akan menjatuhkan maruah keluarga. Jangan lupa amalan perhambaan sangat berleluasa pada zaman jahiliyah. Hamba dipandang hina dan mempunyai status yang rendah. Hamba hanya boleh merdeka jika dibebaskan oleh tuannya. Sistem politik masyarakat Arab jahiliyah. Pada zaman jahiliyah tidak terdapat sistem pemerintahan yang teratur kecuali di Mekah yang tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa. Hal ini kerana kedudukan politik mereka telah tergugat akibat sebahagian besar daerah penting semenanjung tanah Arab dijajah oleh kuasa asing seperti Rom dan Parsi. Masyarakat jahiliyah juga sering berperang sesama sendiri dan hidup berpuak-puak. Mereka tidak mempunyai sistem perundangan yang sistematik, hanya undang-undang membalas dendam dan semangat asabiah. Sistem ekonomi masyarakat Arab jahiliyah. Aktiviti utama masyarakat Badui ialah penternakan dan pertanian. Mereka menternak binatang secara nomad. Antara binatang ternakan adalah seperti unta, kambing, dan biri-biri. Masyarakat Badui juga menjalankan aktiviti merompak rombongan perdagangan, khususnya apabila rombongan perdagangan tersebut melalui kawasan oasis. So, jangan pergi ke kawasan oasis, bahaya.
Bagi masyarakat Arab Hadari pula, mereka lebih banyak terlibat dalam aktiviti perdagangan. Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berasaskan riba dan banyak unsur penipuan. Agama dan kepercayaan pada zaman jahiliyah. Agama Watani. Agama ini menyembah berhala yang diperbuat daripada batu, kayu, logam dan sebagainya. Pusat agama menyembah berhala terletak di Makkah. Pada zaman jahiliyah terdapat 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Setiap kaum akan meletakkan satu berhala di sekeliling Kaabah bagi mewakili kaumnya sendiri. Berhala mempunyai pelbagai bentuk dan nama seperti Al-Wat, Al-Suwa dan Al-Ta'awuz. Agama Yahudi. Penganut agama Yahudi ialah daripada Bani Israel. Mereka terdiri daripada pelbagai suku seperti Bani Al-Nadahir, Bani Hunayka dan Bani Quraizah. Mereka telah mengubah isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Agama Nasrani. Pada mulanya agama Nasrani adalah agama suci yang diturunkan oleh Nabi Isa dengan kitab Injil. Agama ini percaya bahawa Nabi Isa adalah Tuhan. Agama ini mula bertapak di Mekah pada abad ke-4 Masihi apabila kerajaan Rom meluaskan kuasanya ke Yaman. Agama ini tidak begitu sesat kerana masih mempercayai kewujudan dan kebesaran Tuhan berbanding agama menyembah berhala. Agama Majusi. Agama Majusi adalah agama yang menyembah api. Agama ini berasal dari Parsi. Kebanyakan penganut agama ini tinggal di Yaman, Oman dan Bahrain, yaitu negeri yang berada di bawah kekuasaan Parsi. Agama Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mempercayai nabi yang diutus oleh Allah. Agama ini terbahagi kepada 3 mazhab yaitu Zarwaniyah, Kayumartiyah dan Zaradusti. Okay, itu saja untuk kali ini. Thanks for watch and good luck for your STPM for this year. Bye.